Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan melampau polis ini mengundang demonstrasi di seluruh Amerika. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Ini adalah video yang tular sekarang ni dan beberapa hari yang lepas. New video shows Minneapolis cops choking a black man who later died. Ini berita daripada The Washington Post. The officer kill him based on a knee to his neck for almost 9 minutes and 2 knees on his back, compressing his lung. Lepas tu, the weight of the other officers prevented blood from flowing into Floyd's brain and air from entering his lung. Lepas tu kan, Floyd's family want Chauvin's murder charge to be upgraded to the first degree count, and the other 2 officers to be prosecuted to the fullest extent. Maknanya tu pihak family mangsa lah mahu supaya charge murder charge tu ditingkatkan daripada third degree murder kepada first degree murder. Ini permintaan daripada keluarga mangsa lah, Floyd. Ini yang gambar yang terdapat di dalam video tersebut lah rayuan daripada mangsanya, please your knees in my neck. Lepas tu dia ada lagi dia menyebutnya tu I can't breathe. Mana dia tak dapat nak bernapas lah. Pasal lutut kawan tu kan, polis tu kat leher dia dan ditekan selama 9 minit. Lepas tu rupanya kat sebelah belakang sana lagi ada 2 lagi pegawai polis yang menekan orang di sekeliling, menjerit minta supaya pegawai tersebut melepaskan tekanan agar pasal orang sekeliling nampak si mangsa dah mula lembik lah, tak boleh nak bernapas kan. Jadi let him breathe a little bit. Kata orang yang di sekeliling itu. Ini. Jadi video tersebut mengakibatkan video tersebut ini tular ke seluruh dunia lah, bukan setakat di Amerika, di seluruh dunia. Dan kita di sini pun kita dapat, saya beberapa hari yang lepas dapat video tersebut. Jadi maka akibatnya kemarahan penduduk-penduduk lah di Amerika, dan maka tunjuk perasaan Amerika Syarikat setakat semalam lah kan, dah masuk hari ke-6. Ni Minneapolis berita yang keluar ni lah kan, pegawai kerajaan, penguatkuasa undang-undang dan penunjuk perasaan di bandar sekitar Amerika Syarikat berada dalam keadaan siap siaga bagi berdepan demonstrasi yang memasuki hari ke-6 susulan kematian lelaki kulit hitam George Floyd ketika berada di dalam tahanan polis. Tunjuk perasaan secara aman bermula di Twin City dan menular ke kawasan metropolitan di pinggir bandar serta bandar Amerika Syarikat dengan jumlah peserta semakin bertambah setiap kali. Senario ini menyebabkan pertempuran mula tercetus antara orang ramai dan pihak berkuasa memaksa khidmat pengawal nasional di lokasi kejadian. Dalam tunjuk perasaan itu, beberapa bangunan dibakar peserta sekaligus membawa kepada pengisytiharan perintah darurat selain tembakan peluru getah, peluru rada dan gas pembenih mata. Ribuan penunjuk perasaan ditahan dan dijangka lebih ramai dikenakan tindakan undang-undang serentak dengan pelaksanaan perintah berkurung di beberapa bandar. Polis menahan 2,564 peserta di 24 bandar Amerika Syarikat sepanjang hujung minggu. Lapor tinjauan oleh Washington Post. Ini gambar gambar orang sedang tunjuk perasaan lah, masuk hari ke-6. Penunjuk perasaan berarak di Country Club Plaza, Kansas City, Missouri. Itu ditulis di bawah spanduk tu kan, I can't breathe. Ini maknanya rayuan keluhan mangsa lah, sebab tu ditekan lehernya tu dengan lutut pegawai polis tu. Jadi sampai dia susah nak bernapas, dia memang menyebutnya I can't breathe. Jadi itu dijadikan spanduk lah jadinya kan. Ini merata di Minneapolis, Chicago, Denver, New York City, di Miami, Seattle. Berapa ramainya orang, kalau kita tengok tu ngeri gitu Lepas tu ni lagi ni di Los Angeles. Di Los Angeles ada kereta polis
dibakar di Philadelphia, di Boston, San Antonio, Texas, Detroit, di Las Vegas, Salt Lake City, Houston. Di Houston ni orang membakar bendera Amerika. Kemarahan orang kalau kita tengok tu mengerikan. Di serata, senang cakapnya, di serata Amerika berlaku demonstrasi membantah keganasan polis terhadap orang kulit hitam yang ditahan itulah tadi kan. Kita pun tak tahulah apa sebenarnya kesalahan kawan tu sampai dia ditangkap dan kemudiannya didera sedemikian rupa sehingga mati. Jadi menjadikan kemarahan, seolah-olahnya resis lah. Ini timbul cerita resis lah ni yang jadi orang marah ni kan. Dan ini sudah menjangkit ke UK. Ni di mana tu? Di Dublin, Ireland, capital. Thousands of people took to the street in Dublin, Ireland, capital. Jadinya dah melarat ke sana. Ngeri kita tengok keadaan tersebut ya. Dia permasalahannya bukan setakat demo yang kita ngerikan ni. Sekarang ni kita sedang berada dalam coronavirus pandemik, wabak coronavirus. Nang kita yang jadi masalahnya. Dunia sudah merekodkan setakat semalam 1 hari bulan Jun 6.3 juta kes positif coronavirus ni, dan kematian sudah mencapai 377,000. Amerika tempat pertama dengan 1.8 juta kes positif, dan kematian 106,000. Kes baru semalam 21,000. Kes kematian semalam 720. Bayangkan, satu hari semalam tu aja 720 tu, bukannya satu hari 720 orang mati. New case dia 21,000. UK pulaknya dan jatuh nombor 5 ni 276,000, dengan kematian 39,000. Kes baru semalam 1,570. Kes kematian semalam 111. Lebih kurang macam kita total. Kita 115 total dah beberapa hari ni kan. Dan dua tempat ni pula berlaku demonstrasi yang sedemikian rupa. Ni lebih daripada kes kita macam yang dekat Tabligh itu tu, dekat apa tu, Seri Petaling. Dia punya keadaan dia. Seri Petaling tu berapa ribu je orang yang berkumpul kan. Lepas tu pula satu kali je. Nang ini berapa tadi disebutnya berapa? 24 bandar di seluruh Amerika. Lepas tu di UK lagi. Jadi lebih the gathering tu lagi gila babi. Memanglah ada gambar dia ni orang pakai mask kan. Tapi kalau dah kumpul ramai-ramai macam itu tu, apa nak jadi pun tak tahulah. Lepas ni kita tengoklah. Ni masalahnya. Daily confirm case di UK. Di UK ni kalau kita tengok tadi disebutnya 1,500 dia punya kes baru ni. Lebih kurangnya kalau kita ambil macam ni, lebih kurangnya pada 2,000 kes satu hari. Ni daily confirm case UK. Lebih kurangnya tu sekarang ni lebih kurang 2,000. Walaupun semalam tu 1,500 lah. Lebih kurang tu lah, ni kita ambil purata je. Dan pada April hari tu ni tengok berapa tu, 5,000 satu hari kes dia. Ni kes dekat UK. US pula lagi dahsyat. Ni tadi berapa tu, 21,000 ke gitulah kan kes barunya. Ni kalau kita ambil ni lebih kurangnya pada 22,000 gitulah, 22,000 kesnya satu hari. Kes baru bukan apa, kes baru satu hari 22,000. Itu pun orang tak takut juga, berdemo juga. Nang tu yang kita heran tu. Kita dekat sini naik 100 lebih je pun nak kalang kabut. Dia 22,000 selama dek aje. UK 1,500, 2,000 selama dek je buat demo. Nang kita tak faham macam mana dia orang ni. Ni lagi tu tadi kes saja, sekarang kematian pula. Tengok US berapa tu semalam. Ini sebenarnya data ni dia kalau Jun 1 ni kan, maknanya kes 31 Mei lah. Dia satu hari sebelumnya. Tu jadinya kat sini berapa tu? United States mati 602, UK mati 113. Nampak tu dia punya dahsyatnya. Kematian tu macam gitu tinggi pun dia orang ni semua tak takut. Tapi memang beranilah dia orang kan. Terus buat demo macam gitu tu namanya orang berani lah tu. Human right lah katakan kan.
Kalau nak dibahasakan saya memerli pun tak apalah. Pasal mengerikan. Masalahnya kalau dia nanti kesnya menaik, macam contohnya di Iran lagi tu kan. Dia dah menurun. Lepas tu pula ada pesta tahun baru dia orang lah kan. Tahun baru di Iran tu kan. Naik semula, mendadak naik tu kan. Itu pesta. Ini apa tak sama macam pesta? Berkumpul ramai-ramai macam tu kan lebih kurang macam pesta. Kalau dia naik semula nanti, salahnya kesan dia. Itu masalahnya tu kan. Jadi penambahan kes dunia akan terus bertambah. Dan sekarang ni memang belum ada pertanda. Kalau kita ambil negeri-negeri, negara-negara memanglah ada yang dah turun apa semua kan. Tapi kalau kita ambil keseluruhan dunia masih menaik. Jadi menyangkanya, itu yang jadi masalah kita tu. Ni kita balik. Dah cerita negeri orang dekat US dengan UK ni, kita balik kepada negeri kita tengok ni. Ni kita memang macam ginilah ni. Jadi alhamdulillah kita dah menurun macam gini lah kan. Kita ni alhamdulillah lah. Tak ada sampai demo-demo lah macam gitu tu semua. Jadi macam ni. Ni kita banding jugalah dengan negara-negara ASEAN. 5 negara ASEAN. Yang lain semua rendah-rendah. Jadi selalu kalau kita buat perbandingan ni 5 negara lah. Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina. Kalau kita tengok sekarang ni kan, ni Thailand nak ke bawah sekali. Lepas tu kita adalah naik turun lagi sini ni kan. Lepas tu kita tengok ni Filipina ni macam ni menaik pula ke sini ni. Ini kira dah macam agak stabil. Ni daily confirm case ni. Ni kes baru setiap hari. Apakah di sana sekarang ni sedang membuat banyak ujian, test? Tu kita tak tahulah. Ni kena tengoklah nanti kan. Kalau Singapura nampak kelihatannya dia sudah mula dalam trend menurun. Kita ambil keseluruhan lah peratanya kan. Indonesia ni, Indonesia kalau kita ambil keseluruhan ni masih dalam proses menaik ni. Jadi gitulah keadaan kita dengan jiran-jiran kita lah kan. Dan kalau kita tengok aktif kes dekat Amerika ni sampai 1 juta lebih, 1.1 juta aktif kes ni. Kalau nak dikira ni orang yang sakit lah, yang masih sakit, iaitu jumlah kes tolak dengan yang dah meninggal, yang dah mati, tolak lagi dengan yang dah sembuh. Jadi aktif kes lah. Orang yang masih sakit, kalau semuanya duduk dekat rumah sakit macam mana? Tentulah kan. Mungkin ada yang di karantin ke, mungkin ada yang di rumah ke, karantin di rumah ke, gitulah. Mungkinnya kita tak tahu secara perinciannya kan. Jadi kalau kita tengok US ni, kalau kita banding dengan negara-negara macam New Zealand yang dah declare bebas dari wabak tu, jauh lagi lah mereka tu. Pasal kalau kita tengok tu kan, dekat New Zealand tu kan dia dah naik, lepas tu dia turun melandai. Sekarang ni dah tinggal 10% daripada puncak dia tu kan. Mereka puncak pun belum jumpa. Jadi macam mana? Masih cerita menaik lagi. Ini kita tak tahu ni. Kalau tengok ni dah berapa kali dia ada proses menurun. Ni ada menurun, ni ada menurun, ni ada menurun. Apakah ini masih acah-acah menurun lagi ataupun nanti naik lagi? Tak tahu. Kalau dia terus menurun tu cantik lah, harap-harap lah kan. Tapi dengan ada demo ni, chances untuk ni terus turun berat jugalah. Nantulah. Tu masalah dia. Jadi kita apa pun kita balik kepada negara kita lah. Negara kita ni aktif kes dia. Kita tengok hari tu kan, saya dah katakan bahawa walaupun kita punya ni masih lagi sekitar 1,300 kes aktif dia, tetapi rupanya yang warga negara, yang kes tempatan dan warga negara ni, kita dah sekitar 500 lebih aja. Yang ini yang warna kuning ni adalah melibatkan kes tempatan dan warga negara yang masih aktif kes. Jadi kalau macam itulah maknanya kan, daripada 1,300 kes yang aktif ni, 500 kes tempatan dan warga negara. Yang 800 ni adalah kes import campur dengan kes bukan warga negara. Terutamanya yang di dalam kem ataupun depo tahanan immigration, iaitu pendatang asing tanpa izin yang telah dikumpulkan di depo tersebut lah. Mereka ni semua sudah tak bercampur dengan masyarakat ramai lah jadinya kan. Jadi insyaAllah. Dan kalau yang kes import tu, dia dah dikarantin. Yang Indonesia yang bukan warga negara, yang positif tu semua dah dikarantin. Jadinya ni semua adalah kes import dengan kes bukan warga negara, yang semuanya sudah di dalam karantin, sama ada di depo ataupun di tempat lain, dan mereka semua dalam kawalan Kementerian Kesihatan. Jadi yang yang warga negara dan lokal ni
Jadi kita sudah hampir lah, kalau kita peak kita lebih kurang 2,600 kes aktifnya, 10%-nya 260 ni dekat sini, kita dah hampir lah. Mudah-mudahan lah pada hujung PKP ini 9 hari bulan Jun nanti kita dapat capai 260 tu, dan seperti mana kata Ketua Pengarah beberapa hari lepas, ya, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kata kita di bahagian akhir proses pemulihan. Jadi mudah-mudahan kita dapat capai 10% daripada peak tu 260 kes aktif lokal tempatan warga negara ni di penghujung PKP ini, iaitu 9 Jun nanti. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama teruskan kepatuhan kita kepada SOP dan PKPB ni, dan mudah-mudahan dengan doa semua dari kalangan kita ni, mudah-mudahan kita dapat capai dan negara kita dapat bebas daripada wabak coronavirus ini ataupun COVID-19 ni. Jadi sekian untuk perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.